Terima kasih Nurlela. Salam sejahtera dan selamat petang. Unit Rehabilitasi Strok Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS yang dijadual beroperasi pada tahun 2021 akan membantu meningkatkan mutu perkhidmatan rawatan pemulihan strok di negara ini, khususnya di Sabah. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Frankie Poon Ming Fong berkata dengan kepakaran khusus dalam merawat penyakit strok, unit berkenaan akan membantu pesakit dalam proses pemulihan secara menyeluruh, seterusnya mencapai tahap keberdikarian yang maksima serta kembali semula kepada komuniti dan bekerja. Beliau berucap merasmikan penutupan bengkel pemulihan strok interdisiplin Borneo 2019 di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS di Kota Kinabalu. Mengenai bengkel ini, Datuk Frankie berharap kerjasama UMS dan rakan strategik Hospital Queen Elizabeth itu dapat merealisasikan keupayaan HUMS dalam rawatan penyakit strok. Sebagai permulaan, HUMS akan dilengkapi 400 katil dengan 10 daripadanya digunakan untuk unit rehabilitasi strok. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata tahun lepas Sabah merekodkan 838 kes pesakit strok berbanding 690 kes pada tahun sebelumnya. Jumlah itu meningkat 148 kes. Daripada jumlah tersebut, 68 kes adalah mereka yang berumur di bawah 40 tahun dan 770 kes mereka yang berumur 40 tahun ke atas dengan 541 adalah pesakit strok lelaki dan 297 wanita. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN akan memastikan semua sekolah tabika perpaduan di seluruh negara selamat dan selesa kepada semua kanak-kanak. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Perpaduan Negara dan Kesejahteraan Sosial, Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq, aspek berkenaan penting untuk memastikan keselesaan pelajar, seterusnya meyakinkan ibu bapa atau penjaga menghantar anak-anak ke tabika. Kurikulum yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan semua guru-guru kita mempunyai tauliah terutamanya untuk berkhidmat dengan kanak-kanak. Kita nak pastikan bahawa ianya selamat, maksudnya tak ada apa-apa unsur yang boleh memberikan bahaya. Beliau ditemui media selepas menjadi tetamu segmen Ekspresi Sabah FM di Konti Sabah FM sempena lawatannya ke Sabah di Kota Kinabalu. Sabah merupakan negeri pertama daripada 9 negeri yang terlibat dalam program Jom Jumpa Arti yang dilawati beliau tahun ini. Penganjuran Hari Potensi Tabika Taska Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS amat bertepatan dalam membentuk perkembangan holistik kanak-kanak agar mereka memiliki keseimbangan dari sudut sosial dan sukan selain pencapaian akademik semata-mata. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis berkata program tersebut juga salah satu aktiviti kurikulum penting yang dapat melahirkan kanak-kanak dan generasi baharu yang cemerlang pada masa hadapan. Ini kerana Hari Potensi adalah program untuk mengasah bakat dan kebolehan anak-anak dalam semua bidang sejak di peringkat awal lagi. Rasinin yang juga Adun Liawan berucap merasmikan penutupan Hari Potensi Tabika Taska Kemas Zon 4 Keningau, Tenem, Ranau dan Pensiangan 2019 di Keningau. Kemas daerah Ranau muncul juara keseluruhan Hari Potensi ini, manakala tempat kedua, ketiga dan keempat masing-masing dimenangi Kemas Pensiangan, Keningau dan Tenem. Sementara acara perbarisan dimenangi kontingen Kemas Tenem. Sepasang suami isteri yang suaminya merupakan pesara tentera laut menjadi penerima pertama program pembiayaan trak makanan Majlis Amanah Rakyat MARA Negeri Sabah. Trak makanan dengan nama pengusaha kampung Food Truck MARA itu menjual sajian Negeri Sabah dan Perak dengan anggaran harga antara 3 hingga 7 ringgit. Trak makanan perintis MARA ini bernilai RM160,000 dan menepati setiap spesifikasi bomba khususnya dari aspek keselamatan selain kondusif digunakan. Penerima trak berkenaan Azian Aziz 43 tahun menyifatkannya peluang keemasan untuk memiliki aset perniagaan sendiri. Jutaan terima kasih kepada pihak MARA yang telah memberi kepercayaan kepada saya dan saya akan cuba membuktikan yang perniagaan food truck ini bukan perniagaan yang orang kata untuk jangka masa pendek, dia akan satu jangka masa panjang dan boleh menimbulkan minat kepada para usahawan yang lain.
Bola ditemui pemberita selepas majlis penyerahan trak makanan MARA di Kota Kinabalu. Majlis penyerahan disampaikan pengarah MARA Sabah, Suhaimi Zainuddin. Harapan saya pada pengusaha ini agar dapat bertahan, semangat dan insyaAllah kalau perlu lain-lain bantuan dengan pihak MARA, bolehlah jumpa kita dan kita akan beri khidmat nasihat. Suami berkata pihaknya menyediakan pembiayaan sehingga maksima RM250,000 untuk trak makanan berdasarkan keperluan dan kapasiti trak. Beliau menjangkakan akan ada lagi 2 atau 3 pengusaha trak makanan akan memohon pembiayaan sama tahun ini. Hari kedua pertandingan Tugu Budaya Etnik Sabah ke-10 yang berlangsung di Pusat Kebudayaan Sabah di Penampang malam tadi menyaksikan kehebatan pasukan dari 5 buah sekolah rendah dan 5 buah sekolah menengah yang bertanding. Antara sekolah yang bertanding ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Keningau, SM All Saints, SM Lok Yok, SJK St. Agnes Kota Kinabalu, Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan SK Ulu Lubai Limbang, Sarawak. Kesemua pasukan mempersembahkan tarian tradisi Sabah dan tarian tradisi kreatif. Pertandingan akhir pusingan kedua ini disaksikan Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Muhammad Muhammarin dan juga Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Asafal P. Alian. Sementara itu, malam ini pertandingan Tugu Budaya Etnik Sabah bakal menampilkan persembahan tarian bagi kategori terbuka. Seramai 850 peserta tarian dari 6 buah negara termasuk Malaysia bertanding dalam Tugu Budaya Etnik Sabah kali ini. Bagi peringkat antarabangsa, 10 kumpulan bertanding antaranya dari Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, India, Filipina dan Uzbekistan. Baik, saudara, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Javinia, terima kasih.